Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita sambung peristiwa tahun ketiga Hijrah, ya. Jadi tahun ketiga Hijrah ni banyak peristiwa besar berlaku, antaranya seperti mana kita sedia maklum perang Uhud lah. Ya, kalau perang Badar berlaku tahun yang kedua. Perang Uhud tahun yang ketiga. Peperangan berlaku bulan Syawal. Tuan-tuan kena beri perhatian ya. Peperangan kalau perang Badar dia berlaku tahun yang kedua bulan Ramadan. Tapi kalau perang Uhud ya dia berlaku tahun yang ketiga bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang ke-10. Ya, ni kita duduk bulan Syawal ni, dia bulan ke-10 dalam setiap tahun. Sebab ada banyak maklumat yang kita kena perbetulkan ya, sebab kurang tepat ya. Sebab bila kita menyebut tentang tarikh ya, tentang bulan, kita kena faham ya, bahawasanya kita tak boleh sekadar tengok bahawasanya ya kot, tak boleh ya. Nanti kita akan buktikan. Jadi Rasulullah mengahwinkan anak perempuan baginda ya, anak perempuan Nabi yang ketiga Ummu Kulsum. Anak perempuan Nabi ada 4. Yang pertama Zainab ya, yang kahwin dengan Abul As. Yang kedua ialah Ruqayyah ya. Ruqayyah dia berkahwin dengan Utbah bin Abi Lahab. Kemudian anak yang ketiga ialah Ummu Kulsum ni ya. Ummu Kulsum sebelum ni dia berkahwin dengan Utaibah ya, anak kepada Abu Lahab juga, adik pada Utbah. Utbah abang kahwin dengan Ruqayyah, adik dia Utaibah kahwin dengan Ummu Kulsum. Ya, walaupun sudah berkahwin tapi kedua-duanya belum tinggal serumah ya dengan suami masing-masing ya. Dan ketika Nabi mengisytiharkan ya bahawasanya baginda adalah seorang nabi dan rasul ya di Bukit Safa ya, maka pada ketika itu respon segera daripada Abu Lahab ialah supaya kedua-dua anaknya Utbah dan Utaibah menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya. Maknanya kedua-duanya menjadi janda lah ya, walaupun belum disentuh oleh suami masing-masing. Okey ya. Jadi setelah habis iddahnya ya, maka tahun yang ketiga Hijrah ni kita tahu peristiwa ni berlaku di Madinah lah ya. Maknanya telah diceraikan Ummu Kulsum ni sejak daripada Mekah lagi. Sejak peristiwa Nabi mengisytiharkan ya dakwah baginda secara terang-terang ya, kerana selama Ummu Kulsum diceraikan, Ummu Kulsum tak pernah berkahwin dengan lelaki lain, sehinggalah ya kematian kakak kepada Ummu Kulsum ya, yakni siapa ya, yakni Ruqayyah. Jadi peristiwa perkahwinan Sayyidina Osman dengan Ummu Kulsum ni ya hanya berlaku selepas daripada Ruqayyah, kakak kepada Ummu Kulsum, meninggal ya. Dan meninggalnya Ruqayyah ialah pada tahun yang kedua Hijrah. Ya, maknanya ketika peristiwa perang Badar ya, Ruqayyah sedang sakit tenat, sebab itu Sayyidina Osman tidak menyertai perang Badar bersama dengan Nabi SAW. Beliau telah diberi excuse oleh Nabi. Ya, kemudian kita tahu ya bahawasanya dalam peristiwa Badar, kemenangan umat Islam, ketika Nabi menghantar Zaid bin Harisah ya untuk balik ke Madinah, memberitahu kepada para sahabat bahawasanya kemenangan telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu tersebutlah ya, kata Anas bin Malik ya, kami sedang mengebumikan siapa dia, jenazah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tahun yang kedua Hijrah pada bulan Ramadan. Jadi peristiwa perkahwinan Osman dengan Ummu Kulsum berlaku tahun yang ketiga, bukan tahun yang kedua. Walaupun orang lelaki ni dia tidak ada iddah ya, tapi perkahwinannya bukanlah segera kita kata sebaik saja Ruqayyah meninggal maka Nabi kahwinkan Osman dengan Ummu Kulsum, bukan ya. Peristiwa berlaku tahun yang ketiga. Okey ya. Kemudian Sayyidina Osman ya mendapat satu gelaran yang istimewa yang orang lain tak dapat. Ya, di sini disebut gelarannya Zu Nurain. Zu ya, zal waw. Zu dalam bahasa Arab maknanya lelaki yang memiliki ya. Memiliki apa? Tengok apa yang disandarkan kepada perkataan tersebut. Jadi Nurain daripada perkataan nur. Nur makna cahaya, Nurain dua cahaya. Ya, jadi Zu Nurain lelaki yang memiliki dua cahaya. Ya, di sini diterjemahkan yang empunya dua cahaya mata. Kerana kedua-dua cahaya mata tersebut adalah cahaya mata baginda. Yang pertama ialah Ruqayyah, anak kedua Nabi, ya, anak perempuan kedua, dan Ummu Kulsum, anak perempuan ketiga Nabi. Kedua-duanya merupakan kakak kepada Fatimah ya binti
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Sayyidina Osman terkenal dengan gelaran Zunurain kerana pernah berkahwin dengan 2 orang anak Nabi, ya. Dan memang tak boleh seorang lelaki berpoligami dengan 2 orang adik-beradik, memang tak boleh. Tetapi perkahwinan itu berlaku setelah yang pertama meninggal. Setelah Ruqayyah meninggal barulah Osman berkahwin dengan Ummu Kulsum. Ya, itu ceritanya. Demikian juga Rasulullah berkahwin dengan Hafsah binti Umar. Ya, jadi Hafsah binti Umar kita tahu, ya. Jadi Hafsah binti Umar suaminya, yakni Khunais bin Huzafah As-Sahmi, ya, orang Quraisy juga, ya. Daripada kabilah kita panggil, ya, daripada kabilah siapa tu, ya, daripada kabilah Abdullah bin Amru bin Al-As, ya. Mereka ni daripada Bani Saham, ya. Jadi beliau cedera parah dalam perang Badar, ya, kemudian membawa kepada kematiannya. Jadi kalau perang Badar berlaku tahun yang kedua Hijrah, ya, jadi tahun yang kedua Hijrah tu maknanya tahun peperangan Badar tu, ya, tapi dia tidak meninggal dalam perang Badar, tapi dia cedera parah. Kita katalah, ya, meninggalnya pada bulan Syawal, ya. Jadi seorang perempuan dia mesti ada iddah dia, ya, kematian suami. Kalau dia sedang syarat mengandung, maknanya sebaik saja dia melahirkan anak, maka habislah iddah dia. Tetapi, ya, kita tahu Hafsah tidak mengandung daripada perkahwinan dengan Hunais. Jadi oleh kerana itu, ya, macam biasalah 4 bulan 10 hari, ya, dia punya iddah dia. Jadi kalau kita ambil bulan Syawal, ya, bulan Syawal bulan yang ke-10, ya, bulan Syawal bulan 10. Kemudian kita ada Zulkaidah bulan ke-11, ada Zulhijjah bulan yang ke-12, ada 3 bulan, tak cukup lagi. Mana masuk tahun yang keempat, masuk tahun yang ketiga, ya, barulah habis, ya, lepas Muharram mungkin masuk bulan Safar, ya, barulah selesai iddah Hafsah binti Umar. Maknanya paling cepat Hafsah berkahwin, ya, dengan Nabi pun maknanya pada bulan Safar ataupun selepas bulan Safar, ya, pada tahun yang ketiga Hijrah, ya. Itu kalau kita boleh betulkan sedikit, ya, lebih tepat lagi lah, ya. Jadi beliau meninggal dunia akibat luka yang ditanggung dalam peperangan Uhud. Ini salah lah, ya, sebab dalam peperangan Uhud, ya, Khunais bin Huzafah sudah meninggal dunia. Beliau telah meninggal dunia, ya, kerana kecederaan yang dialami oleh Khunais bin Huzafah ialah dalam peperangan Badar. Ya, dia cedera parah dalam perang Badar, dia tidak syahid dalam perang Badar. Sebab yang syahid dalam perang Badar ada 14 orang. Ya, ada 14 orang dan 14 orang tu tak ada nama Khunais bin Huzafah, tak ada. Ya, jadi beliau tercedera parah. Ya, dan beliau meninggal selepas itu. Cuma tidak disebut meninggal tu pada waktu bila. Ya, kalau katalah meninggal selepas daripada perang Badar, sebab perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Katalah, ya, dia meninggal dalam bulan Ramadan tu juga. Jadi maknanya 4 bulan 10 hari, ya. Bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, paling kurang bulan Muharram. Mana selepas Muharram ataupun, ya, selepas daripada bulan Safar tahun yang ketiga Hijrah, barulah Nabi boleh berkahwin dengan Hafsah kerana barulah selesai iddah Hafsah binti Umar yang kematian suami dia, ya, selepas daripada perang Badar. Jadi tolong dibetulkan peperangan Uhud, muka surat 191, ya. Tuan-tuan yang ada kitab Nurul Yakin fi Syarah Sayyidil Mursalin, tolong buka muka surat 191 yang ada kitab lah, ya. Yang tak ada kitab tak boleh nak tolong lah, ya, kena carilah, ya, boleh beli online saja, ya. Kalau tuan-tuan berada di sekitar PMP, ya, mungkin boleh dapatkan kitab daripada pejabat Pertubuhan Minda Progresif, ya, di USJ. Itu dia punya kita panggil dia punya kitab tadi, ya, untuk dapat. Tapi kalau nak senang beli online sajalah, ya. Okey, jadi 2 peristiwa perkahwinan. Yang pertama perkahwinan Sayyidina Osman bin Affan, ya, dengan siapa? Perkahwinan Sayyidina Osman bin Affan dengan, ya, anak Nabi, yakni Ummu Kulsum, setelah kewafatan ataupun kematian Ruqayyah binti Rasulullah. Yang kedua perkahwinan yang cukup bersejarah juga, perkahwinan antara Nabi dengan Hafsah binti Umar. Ya, kerana Hafsah meninggal suaminya Khunais bin Huzafah selepas daripada perang Badar, setelah habis iddahnya yang pasti pada tahun yang ketiga Hijrah. Maknanya bukan tahun yang kedua. Ya, mesti tahun yang ketiga sebab iddah perempuan 4 bulan 10 hari paling kurang, ya. Jadi beliau pula tidak mengandung pada waktu itu. Jadi menyebabkan kita kata maksimumlah kita ambil 4 bulan 10 hari. Mesti berlaku pada tahun yang ketiga, bukan tahun yang kedua. Cuma kita betulkan di sini meninggalnya itu, ya, kerana luka parah yang dialami oleh Khunais bin Huzafah As-Sahmi
dalam peperangan Badar, bukan Uhud, ya, betul kan? Kemudian pada tahun yang ketiga juga, ya, kalau kita tengok pada tahun yang ketiga di sini disebut Rasulullah mengahwini Zainab binti Khuzaimah. Cuma kita kena ingat, ya, Zainab binti Khuzaimah juga tidak mengandung ketika kematian suami dia, ya. Jadi oleh kerana tidak mengandung, maka sudah tentu, ya, peristiwa perkahwinan Nabi dengan Zainab binti Khuzaimah tak boleh berlaku tahun yang ketiga. Tuan-tuan kena betulkan juga, ya. Jadi macam biasalah, ya, kita kata manusia tetap manusia, sehebat mana pun manusia itu, ya, kalau dia punya apa kita panggil, ya, kalau dia punya maklumat salah, kita kena baikilah, kena betulkan. Buku ni memang sangat berharga, sangat bernilai tinggi tuan-tuan, fakta-faktanya. Cuma macam tadilah, ya, kadang-kadang ada sikit sebanyak kesilapan, ya, ataupun typographical error, ya, yang kita kena betulkanlah. Jadi peperangan Uhud tu, tuan-tuan kena ingat dia berlaku bulan Syawal. Syawal bulan yang ke-10. Paling kurang seorang perempuan, ya, kalau dia tidak mengandung, ya, dia ada iddah selama 4 bulan 10 hari. Seperti mana peristiwa yang berlaku kepada Hafsah, ya, yang tidak dikahwin oleh Nabi pada tahun yang kedua. Tak boleh lah sebab dia masih dalam iddah. Begitu juga ketika Nabi kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Khuzaimah juga tidak berlaku peristiwa tu tahun yang ketiga. Kerana meninggal suaminya pada kita panggil dalam perang Uhud tu, ya. Suami Zainab binti Khuzaimah adalah Nabi punya sepupu, ya, abang kepada Zainab binti Jahash, ya, yakni Abdullah bin Jahash, ya. Dia adalah Ahlul Bait yang meninggal dalam perang Uhud bersama-sama dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Okey, Zainab binti Khuzaimah, ya, tak berkahwin dengan Nabi tahun yang ketiga, mesti tahun yang keempat. Maknanya pada tahun depannya, tahun yang keempat, ya, kena tambah di situ. Rasulullah mengahwini Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah, ya, daripada Bani Hilal, ya, semasa jahiliyah. Beliau dikenal sebagai Ummul Masakin, ya. Ummul Masakin maknanya yang banyak menolong orang-orang miskin. Kerana dikatakan bahawasanya Zainab binti Khuzaimah ni ada kemahiran jahit-menjahit. Jadi beliau biasanya akan minta, ya, akan pergi ke tempat orang menyembelih binatang ternakan, ya. Kemudian apabila selesai penyembelihan, ya, beliau akan tanya sama ada, ya, pihak yang menyembelih, ya, mahu menggunakan kulit unta ataupun kulit kambing tadi atau tidak, ya, kulit kambing bulunya nak digunakan atau tidak. Kalau mereka tidak berhajat untuk menggunakan, maka beliau akan minta, ya, izin daripada penyembelih, ya, ataupun tuan punya binatang ternakan tadi, ya, untuk untuk diambil, ya, kulit tadi ataupun bulunya, kemudian dibuatkan barang-barang kita kata keratangan lah, ya, macam beg, tempat air, ya, kita panggil isi air dalam kantong. Kantong tu dibuat daripada kulit kambing, ya, ataupun kulit kambing lah biasanya, ya. Kemudian kita ada apa kita panggil, ya, baju, ya, boleh buat baju daripada kulit, ya, leather product, kasut, ya, bekas sarung pedang, ya, dan seumpamanya. Jadi barang-barang yang dihasilkan oleh Zainab, ya, binti Khuzaimah akan dijual di pasar dan duitnya akan diberikan kepada golongan masakin. Sebab itulah beliau terkenal dengan gelaran Ummul Masakin ni zaman jahiliah. Bukanlah makna bila dia masuk Islam, bila dia di isteri Nabi, dia hilang keinginan ataupun kesungguhan untuk menjadi Ummul Masakin, bukan, ya. Tapi maknanya nak bagi tahu sejak zaman jahiliah beliau sudah dikenal sebagai Ummul Masakin. Kemudian sebelum Rasulullah mengahwininya, ya, Zainab binti Khuzaimah, beliau adalah isteri kepada sepupu Nabi Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash adalah anak kepada siapa? Kepada Jahash, ya, dengan perkahwinan, ya, perkahwinan Jahash dengan Umaymah, ya, Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi Nabi ada seorang mak saudara, ya, satu mak satu bapa dengan Abdullah bapa Nabi, Umaymah binti Abdul Muttalib, ya, anak pada Abdul Muttalib, dan maknya adalah Fatimah binti Amru, ya. Fatimah binti Amru tu nenek kandung Nabi. Maknanya mak kepada siapa? Ya, mak kepada Abdullah bapa Nabi, dan juga mak kepada Abu Talib. Jadi Abu Talib, Abdullah dan juga Umaymah, ya, binti Abdul Muttalib, mereka ni adalah adik-beradik seibu dan sebapa. Sebab tu hubungan Nabi dengan Umaymah rapat. Begitu juga hubungan Nabi dengan Abdullah bin Jahash, ya, dengan adiknya Zainab binti Jahash yang kemudian nanti Nabi kahwini juga nanti kemudian.
Jadi Abdullah bin Jahash terbunuh dalam perang Uhud ya bersama-sama dengan bapa saudaranya yakni Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Beliau ya yang kita sebut sebagai beliau ni ialah Zainab binti Khuzaimah. Beliau adalah saudara seibu kepada Maimunah binti Al-Haris. Jadi kalau ada orang tanya kita ya, pernah tak Nabi kahwin dengan dua orang perempuan adik-beradik? Jawapannya pernah. Ya, tapi bukan dua orang perempuan adik-beradik tu seibu sebapa ya, mana seibu. Jadi mak kepada Zainab binti Khuzaimah dengan mak kepada Maimunah binti Al-Haris adalah orang yang sama. Ya, tapi bapa yang berbeza. Tapi mereka tetap adik-beradik. Boleh tak ya Nabi poligami dengan kedua-duanya? Jawapannya tak boleh. Ya, tetapi macam tadilah ya, perkahwinan Zainab binti Khuzaimah dengan Nabi berlaku sebelum Nabi berkahwin dengan Maimunah binti Al-Haris. Jadi maknanya ketika Nabi kahwin dengan Maimunah binti Al-Haris yang merupakan perempuan terakhir Nabi kahwin. Ya, pada ketika Nabi berkahwin dengan Maimunah binti Al-Haris, Zainab binti Khuzaimah sudah meninggal dunia. Kerana isteri Nabi yang paling pendek jodohnya dengan Nabi di dunia adalah Zainab binti Khuzaimah. Ya, kalau kita tengok dalam ensiklopedia sirah ya kalangan Syekh Afzalur Rahman ya, buku yang diterbitkan di di UK, United Kingdom ya. Dia ada terjemahan dalam bahasa Melayu oleh Dewan Bahasa Pustaka. Kita boleh tengok cerita ya, jilid yang menceritakan tentang isteri Nabi. Disebut Zainab binti Khuzaimah hanya bersama Nabi selama 2 bulan saja. Lepas 2 bulan dia meninggal dunia. Ya, ada yang kata 9 bulan, lebih pada 2 ya, tapi pastinya ya dia meninggal awal. Jadi ketika Nabi berkahwin dengan Maimunah binti Al-Haris, tadi isu lah. Sebab Zainab binti Khuzaimah sudah meninggal dunia ya. Jadi itulah cerita dia tuan-tuan ya. Pada tahun tersebut Al-Hasan bin Ali dilahirkan. Kerana perkahwinan ibu dan ayahnya Ali bin Abi Thalib ya dengan siapa? Ya, dengan Fatimah berlaku selepas daripada perang Badar. Ya, selepas pada perang Badar. Jadi kalau selepas pada perang Badar kita kata immediately after Badar, ya Badar tu bulan yang ke-9, Syawal 10, 11, 12 ya. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah 3 bulan pada tahun yang kedua Hijrah tu. Ya, kena ada berapa bulan lagi? Kena ada 6 bulan lagi. Ya, pada tahun yang ketiga Hijrah. Ya, sebab paling kurang ya kita kata seseorang itu mengandung ya, paling kurang 6 bulan ya. Tapi biasanya normal condition ya, kita kata 9 bulan lah. Ya, jadi 9 bulan, 10 hari lebih kurang untuk mengandung. Jadi kemungkinan ya, besar kemungkinan perkahwinan lahirnya Al-Hasan bin Ali ini ialah selepas ya sebelum daripada perang Uhud. Perang Uhud berlaku tahun yang ketiga juga, tapi pada bulan Syawal. Ya, jadi pada bulan Syawal. Jadi oleh kerana tu ya dia punya dia punya kelahiran Al-Hasan tu sebelum ya daripada bulan Syawal ya tahun yang ketiga Hijrah. Di sini dia tidak letakkan detail, jadi tuan-tuan letaklah, tambahlah ya pendetailan di dalam buku tuan-tuan ya. Okey. Kemudian yang antara peristiwa yang penting juga ya yang berlaku ialah tentang pengharaman arak. Ya, dan kita tahu arak diharamkan secara berperingkat-peringkat. Dia bukan sekaligus. Ya, bukan one shot, ya. Pengharaman arak berlaku secara berperingkat, ya, tadrijian, ya, disebabkan oleh masyarakat Arab memang gemar meminumnya, ya. Jadi kalau kita kata masyarakat Arab ni Mekah ke? Tak. Bukan Mekah saja. Masyarakat Arab Madinah pun sama juga. Ya, sebab di Madinah selain daripada ada orang Yahudi, selain ada juga golongan selain daripada orang-orang Yahudi ini, ada juga ya masyarakat Arab yang datang daripada sebelah Yaman yang kita panggil sebagai Aus dan Khazraj. Jadi mereka juga adalah para peminum arak. Ya, jadi sekiranya ya diharamkan arak itu secara drastik, ya sukar untuk dilaksanakan. Ya, pengharaman berlaku berdasarkan peristiwa-peristiwa buruk yang berlaku disebabkannya. Ya, jadi maknanya ada banyak benda-benda buruk, ada pergaduhan, ya, berlaku perceraian, berlaku pelbagai perkara konflik disebabkan oleh arak tadi. Ya, kerana apabila pengharaman sesuatu kemungkaran dikaitkan dengan sesuatu peristiwa yang membuktikan keburukannya, maka semua orang akan akur dengan keburukannya. Jadi sebab itu arak diharamkan ya secara berperingkat-peringkat ya. Jadi bila diharamkan secara berperingkat-peringkat, maka lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat yang memang sudah tenggelam ya dalam arak ya. Jadi
Ini memberikan kesan yang mendalam ya kepada jiwa manusia. Di peringkat pertama Allah menyebut ya seperti mana disebut dalam ayat 219 suratul Baqarah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perkara yang berkaitan dengan khamar. Apa makna khamar? Khamar adalah arak, sesuatu yang memabukkan. Ya, yang bersifat muskir. Muskir makna memabukkan ya. Jadi apa kita panggil ya? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun ya. Seperti mana disebut dalam hadis ya, au kama qala Rasul, Nabi kata setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, adalah arak. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap arak itu ya adalah haram walaupun digunakan sedikit. Ya, sebab makana kasiruhu haram ya fa qaliluhu haram. Apa yang banyak haram, sikit pun haram juga. Ya, sebab itu penggunaan arak walaupun beberapa titik, walaupun tujuan dia bukan untuk memabukkan, tujuan dia bukan untuk flavor ya, bukan flavoring, bukan ya. Tujuan dia hanyalah untuk preservatif sebagai bahan pengawet, tetap tidak dibenarkan oleh majoriti para ulama. Ya, kerana arak itu walaupun sedikit tetap arak juga ya, tetap diharamkan. Kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu adalah haram. Wa kullu khamrin haramun. Tak kira sikit atau banyak. Ya, seperti mana kaedah yang kita baca tadi, ya makasiruhu haram fa qaliluhu haram. Apa yang banyak haram, sikit pun haram juga. Jadi al-khamri wal maisir. Al-khamar ya adalah arak, wal maisir adalah judi. Ya, jadi kedua-dua ni peringkat awal ya disebut ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, sebab apa? Sebab masyarakat Arab bertanya, para sahabat Nabi ada yang bertanya tentang khamar, tentang maisir. Jadi Allah perintah Nabi, Allah kata qul, katakanlah wahai Muhammad, fihi ma, pada kedua-dua perkara tadi, yakni arak dan juga judi, ada ismun, ada dosa. Ya, kabirun, yang besar, wa manafi'ul linnas, dan ada juga ya manfaat kepada umat manusia. Ya, nanti orang tanya balik apa manfaat arak dengan judi ni? Ya, manfaat judi ialah keuntungan, ya. Tak dengar lagi syarikat judi kita kata gulung tikar, bungkus tak pernah dengar lagi tuan-tuan. Makin maju ada tuan-tuan, ya. Jadi manfaat judi ialah keuntungan yang disedekahkan kepada fakir miskin sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab. Ya, jadi yang meniaga, yang menjadi promotor kepada judi itu untung. Ya, peniaga judi untung. Ya, dan keuntungan mereka infakkan pula kepada orang-orang miskin. Ya, jadi ini biasa dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah. Ya, manfaat arak pula ya, ia boleh menguatkan tubuh. Kita tak nafi bahawasanya terutama dalam musim sejuk ya, bila diminum arak tu boleh memanaskan badan ya, dan arak tu juga digunakan ya sebagai bahan perubatan ya. Kalau ada sengatan ya, kita tahu di tengah padang pasir ni ada banyak binatang berbisa ya, ada kala, jengking dan sebagainya. Jadi kalau seseorang itu disengat oleh kala jengking, maka arak tu dituangkan di tempat di mana sengatan tadi berlaku ya, dan dia punya bisanya keluar. Ya, maknanya ada manfaat dari segi perubatan pun ada. Ya, ini zaman jahiliah dulu memang diguna pakai begitu. Jadi apabila setengah Muslim meminum arak dan bacaan Al-Quran mereka bercampur aduk. Jadi ini isu semasa di Mekah lah, di Madinah ya. Ini setelah berhijrah. Maka Allah menurunkan hukum orang yang mabuk diharamkan daripada mendirikan solat. Seperti mana? Surah An-Nisa ya, surah yang keempat ayat 43, Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah sebut wahai orang-orang yang beriman ya. Kemudian apa lagi ya? Allah kata la taqrabus solah. Jadi kalau tuan-tuan tengok lafaz ayat ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi ayat yang bermula dengan lafaz orang-orang beriman, wahai orang beriman, dia bukan ayat yang turun di Mekah. Jadi makna peristiwa ni berlaku di Madinah, tuan-tuan. Dan masih lagi para sahabat minum arak. Ya, sebahagian para ulama tafsir menyebut ayat ini turun pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ya, ketika berlakunya peristiwa peperangan Bani Mustalik. Ya, ada yang kata tahun yang ke-5, ada kata tahun yang ke-6. Katalah tahun yang ke-5, maknanya para sahabat sudah 5 tahun berhijrah di Madinah, tapi arak belum diharamkan. Ya, maka berlaku satu kes ya, ketika mana disebut Abdurrahman bin Auf ya, dia buat macam Haiti lah. Ya, dia buat majlis ya, dia jamu para sahabat makan ya, dan arak dihidangkan sebab arak belum diharamkan lagi. Ya, jadi waktu asar dengan maghrib kita tahu sempit.
Ya, sebab itu ya biasanya masyarakat Arab ni minum arak ya pada waktu malam, mana selepas Isyak minum. Ataupun ya kita kata selepas subuh, sebab waktu antara Isyak dengan subuh cukup panjang. Waktu antara subuh dengan Zuhur pun agak panjang juga. Maknanya kalau mereka minum arak, kesan khayal, kesan mabuk itu ya cukup untuk hilang dalam beberapa jam. Maknanya mungkin 4 jam lepas tu. Ya, subuh kita pukul 6, ya, 6. Kalau orang tu minum pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Mana ada 7 jam. Ya, 4 jam ataupun 5 jam hilang dia punya kesan. Jadi bolehlah, ya. Tetapi ya, apabila berlaku satu peristiwa, ya, para sahabat minum arak yang dihidangkan oleh Abdul Rahman bin Auf, ya, seperti mana dalam kitab tafsir disebut, maka yang berlaku ialah ada sahabat yang masih lagi kita kata terkesan, ya, masih pening-pening kepala lagi. Ya, masih dalam keadaan sukara lagi, ya. Jadi ketika maghrib, ya, maka salah seorang daripada mereka yang minum arak tadi ditolak untuk menjadi imam. Ketika dia membaca surah yang dibaca, ya, disebut dalam kitab tafsir, surah yang dibaca adalah surah qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Ya, cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana di hujung ayat tadi. Ya, ada dua ayat yang berulang. La a'budu ma la ta'budun, ya, aku a'bud, ya, aku menyembah apa yang kamu tidak sembah, dan kamu ya tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi ya menyebabkan tersilap bacaan kedudukan ayat tadi dan tidak sampai kepada penutup ayat tadi, lakum dinukum waliyadin. Jadi oleh kerana itu Allah telah menurunkan ayat yang ke-43 surah An-Nisa, wahai orang-orang beriman, la taqrabus solah, jangan kamu dekati solat. Maksudnya jangan solat. Ya. Jadi jangan solat, ya. Wa antum sukara, dalam keadaan kamu sukara. Ya, dalam keadaan kamu mabuk. Wa antum sukara. Waw di situ bukan makna dan. Ya, waw di situ ialah wawul hal. Maknanya ketika mana. Ya, kita jangan simply terjemah waw tu ya adalah waw makna dan, bukan. Ya, tengok konteks. Jadi dalam konteks ini waw itu ialah waw dengan makna sedangkan, wal hal. Ya, dia panggil wawul hal dalam bahasa Arab. Orang Melayu panggil wal hal. Ya, ketika mana antum sukara, ketika mana kamu sedang berada dalam keadaan sukara. Ya, sukara ni bukan makna sukar, difficult, bukan. Ya, sukara ni sini makna dalam keadaan mabuk. Ya, hatta sehinggalah ta'lamu, kamu tahu, kamu faham, ma taqulun, ya, apa yang kamu baca. Maknanya kamu kena tahu apa yang kamu baca. Susunan ayat tu, sekuen ayat tu. Ya, selagi kamu tidak hilang mabuk dan kamu tak tahu dia punya susunan ayat, tak faham apa yang kamu baca, maka jangan solat. Ya, walaupun ayat ni dikembangkanlah oleh sebahagian para pemikir Islam, ya, mereka mengatakan, ya, kalau orang mabuk, ya, yang tak faham apa yang dia baca pun tak boleh solat, ya, begitu juga, ya, orang yang tidak memahami bahasa Arab tu. Ya, jadi kalau kita sebut begitu, ya, mungkin ramai yang terkenalah. Ya, sebab kita tak bersungguh belajar bahasa Arab. Ya, kita tidak ambil inisiatif untuk mempelajari bahasa Arab sehingga sampai ke tahap kita boleh memahami. Bukanlah maknanya ya jadi alim kabir, ya, musaqqaf, jadi maknanya scholar, bukan mesti sampai tahap tersebut. Ya, paling kurang apa yang dibaca oleh imam kita tahu. Ya, kita dapat, ya, walaupun tidak 100% tapi paling kurang 70 hingga 80% kita dapat memahaminya. Ya, jadi kena ambil usaha lah, kena take up some Arabic classes lah. Ya, memang kena, tuan-tuan. Ya, by hook or by crook, tak ada pilihan. Sebab ya kita sebagai Muslim, kita baca Quran setiap waktu. Ya, bukan Ramadan saja, ya, luar Ramadan pun kita baca. Ya, siang, malam, pagi, petang. Quran ni kita kata tak berpisah daripada kita. Jadi oleh kerana itu tuntutan Quran ni adalah untuk dibaca dan dipahami. Ya, maknanya bukan dibaca saja. Quran bukan untuk ditilawahkan saja. Quran bukan untuk sama', ya, untuk didengar saja. Tapi Quran untuk ditadabbur maknanya. Ya, jadi hak seseorang Muslim itu antaranya seperti mana disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, adalah ya, hakku tilawati, betul, hak untuk dibaca, ya, hakku sama'i, hak untuk didengar, betul, tapi yang ketiga, ya, hakku tadabbur ma'anihi, ataupun yang keempat, ya, yang ketiga ialah mengambil Quran sebagai sumber penyembuhan, al-istishfa' bihi, ya, maknanya kita ambil Quran itu sebagai sumber penyembuhan. Contoh ada ayat-ayat tertentu, ya, macam orang kena santau kita kata. Jadi bila dia kena santau, ya, masuk benda-benda tak betul dalam tubuh dia. Kadang-kadang masuk kaca, masuk paku dan sebagainya. Macam mana nak keluarkan? Jadi para ulama, ya, yang apa kita panggil, yang beramal, ya, dalam konteks perubatan Islam, ya, mencadangkan supaya dibaca ayat 78, ya, daripada surah An-Nahl. Surah An-Nahl surah yang ke-16,
Ya, ayat yang ke-78. Jadi 78 tu ya cerita tentang wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ya telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa pun. Ya sampai habis ayat tu. Ayat yang ke-78. Jadi mengikut kebiasaan ataupun pengalaman mereka, ya khibrah yang mereka miliki, apabila dibacakan ayat ni beberapa kali ya dengan jumlah ganjil, ya mungkin 11 kali, 17 kali, 33 kali, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang duduk dalam tubuh dia, mana benda-benda luaran tadi, ya. Elemen-elemen luaran, elemen-elemen asing tadi, benda asing, ya. Macam kita kata paku, kaca dan benda-benda yang tak elok tadi keluar daripada tubuh dia, ya. Jadi dengan apa? Dengan kelebihan ya, apa ni syafaat ayat tadi ya, yang sudah tentu ayat tu adalah kalam Allah. Ya, memang ayat tu cerita tentang apa ni proses kelahiran seorang manusia ya, yang lahir-lahir tak tahu apa, Allah jadikan pendengaran, penglihatan, hati dan sebagainya. Ya, tetapi sebab ada perkataan wallahu akhrajakum dan Allah telah mengeluarkan kamu. Ada perkataan akhrajakum, mana kita tafaul dengan perkataan akhrajakum tu. Ya, mudah-mudahan bila dibaca dengan jumlah ganjil ya dan cukup dosis dia sebab bergantung ya, kadang-kadang kita baca 7 kali dah selesai, dah boleh keluar benda tu. Kadang-kadang 11 kali, kadang-kadang 17 kali, kadang 21, kadang 33, kadang 99. Ya mungkin banyak sangat benda tak elok masuk dalam tubuh ya, jadi sudah tentu ya memerlukan dosis yang lebih tinggi macam orang sakit lah. Ya, kadang-kadang kita pening kepala makan sebiji Panadol clear dah. Tapi kadang-kadang tak boleh. Ya, nak kena makan 2 biji juga ya. Terutamanya kalau tubuh kita besar sikit. Ya, kadang-kadang tak cukup dengan Panadol biasa. Nak kena active fast dan sebagainya. Jadi ikut ya kita punya apa ni body reaction kita ya, sebab setiap tubuh badan manusia ni dia respon berbeza-beza kepada ubat. Respon berbeza-beza kepada benda luar, benda asing ni. Ya, jadi maknanya itu kita ambil Quran sebagai sumber istighfar ya, tadawi bihi ya, kita ambil sebagai sumber penyembuhan ayat-ayat tertentu ada banyak dalam Quran ya, dan antaranya ya ialah apa tadi kita kata ya, ialah cerita tentang nilah ya, tentang tadabbur maknanya. Jadi hak Quran yang pertama untuk didengar, alhamdulillah kita buat. Yang kedua untuk ditilawah, baca. Yang ketiga apa kita buat ya? Yang ketiga kita ambil sebagai sumber penyembuhan, alhamdulillah orang Melayu banyak ambil ya, macam pening kepala dia baca ayat yang ke berapa, ayat 19 kan dalam surah Waqiah ya, dalam surah Waqiah tu ada ayat yang ke 19, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Jadi dia naik kapal dia pula jadi mabuk ya, mabuk laut ya, bila ombak tu pukul ya kuat ya, maka apa kita panggil ya, melayang-layang kapal tu ya, maka dia pun melayang-layang juga. Jadi oleh kerana itu dibaca ayat tadi, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-19 tadi. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya. Mereka yakni ahli syurga, mereka bila minum arak syurga, mereka tidak pening ya, dan mereka tidak mabuk. Jadi mudah-mudahan dengan membaca ayat ni hilang pening dia. Ya, jadi hilang mabuk dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun ayat tu pada asalnya cerita tentang arak syurga yang memang sifatnya tidak memabukkan, apatah lagi ya, tidak memening dan tidak memabukkan. Ya, jadi kita ambil sebagai tafaul kerana ada perkataan tidak pening dan tidak mabuk tadi. Jadi ini dipanggil tafaul ya, tafaul mana ambil sempena. Macam tadi ayat tadi ya, kerana ada perkataan Allah telah mengeluarkan, mudah-mudahan Allah seperti mana seorang janin ya, seorang anak yang duduk dalam rahim mak dia, Allah keluarkan daripada perut mak dia, begitulah mudah-mudahan Allah keluarkan ya benda asing yang ada dalam tubuh kita ya, yang orang Melayu panggil santau, sihir dan sebagainya lah. Begitu juga tadi ya, walaupun cerita asal pening dan mabuk itu merujuk kepada arak syurga yang tidak memberi kesan pening dan mabuk ya, jadi bila kita baca tu mudah-mudahan ya tak pening kita, tak mabuk kita, boleh bertahan naik kapal ya. Cuba kita bayang orang dulu-dulu ya, sebab dulu kaedah ya transportation untuk pergi haji tak lain tak bukan ialah dengan kapal laut. Kapal terbang tak ada lagi pada zaman tu. Jadi sudah tentu ya, bukan semua orang boleh bertahan duduk di tengah-tengah laut tu ya selama 3 minggu perjalanan ya, 2 atau 3 minggu lebih mungkin. Jadi oleh kerana itu apa yang dibaca ya, kita kata mungkin tak ada medication, tak ada ubat pening, tak ada lagi ya. Jadi oleh kerana itu maka mereka menjadikan ayat tadi, ayat 19 suratul Waqiah surah 56 sebagai sumber istighfar wa tadawi ya. Sumber istighfar wa tadawi ni maknanya sumber penyembuhan. Baca ayat tadi dengan izin Allah sembuh mudah-mudahan. Dan sudah tentu dibaca dengan jumlah ganjil. Ya, kerana kita tahu dalam hadis yang sahih Nabi sebut innallaha witrun,
sesungguhnya Allah ini witir, ya, maknanya Allah ini esa, ya, yuhibbul witra, dan Allah suka jumlah yang ganjil. Maknanya kalau ambil wuduk, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim pun kita baca 3 kali juga. Ya, jadi maknanya kita baca dalam jumlah-jumlah yang ganjil. Macam kita berbuka puasa makan kurma 3 biji juga. Ya, kalau kita tak ada kurma, tak ada rotab, kita minum air 3 teguk. Ya, ketika kita rukuk dan sujud, ya, tasbih kita 3 kali juga. Begitulah seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi itu semua adalah kaedah yang diajar oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Jadi para ulama memanfaatkan, ya, ambil sempena. Oleh kerana Nabi pun ulang 3 kali, maka kita pun ulang 3 kali. Dengan izin Allah, mudah-mudahan sembuh. Ya. Okey, selesai. Jadi apabila Muslim yang minum arak melakukan penganiayaan terhadap saudara-saudara seagama, maka arak diharamkan di dalam semua keadaan. Akhirnya barulah diharamkan. Ada 3 stage tadi. Stage yang pertama, Allah bagi tahu, ya, bahawasanya pada arak dan judi ini ada dosa yang besar. Ya, tapi ada manfaat juga, terutamanya kepada para peniaganya. Ya, toki arak tak rugi, toki judi tak rugi. Ya, malah mereka menjadikan hasil judi dan hasil arak itu diinfak kepada fakir miskin. Nampak macam baguslah. Ya, tetapi seperti mana kita tahu, ya, apa kita panggil, matlamat tidak menghalalkan cara. Ya, the ends do not justify the means. Ya, yang ends justify the means ni Machiavelli punya kaedah. Ya, Islam tak pernah benarkan begitu. Ya, prevention is better than cure, betul. Ya, tetapi the ends do not justify the means. Kita tahu. Jadi walaupun tujuan dia untuk kumpul dana, kumpul duit untuk bagi pada fakir miskin, tujuannya baik, matlamatnya bagus, ya. Kita panggil the ends tu bagus, tapi ya, dia punya means dia macam mana? Ya, dengan cara berniaga arak, berniaga judi, pelacuran dan sebagainya, itu tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi kena cari, ya, kaedah sumber yang patuh syarak, ya, bukan yang non syariah compliant, bukan. Jadi yang tu kita kena jelaskan. Jadi oleh kerana pada arak dan judi itu ada manfaat, ya, memang ada manfaat, tidak dinafikan, maka tidaklah diharamkan lagi. Cuma diberi saranan supaya jangan minum. Ya, jadi tapi kalau yang minum tidaklah sampai ke peringkat berdosa lagi. Kemudian turun pula, ya, pada sebahagian menyebut pada tahun yang ke-5 Hijrah. Ya, sebahagian kata tahun yang ke-6 peristiwa Bani Mustalik. Ya, peristiwa Bani Mustalik itu sebab apa kita panggil, ya, ada penglibatan seorang sahabat Nabi. Ya, namanya ialah Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az adalah ketua kabilah, tuan-tuan boleh salin, Sa'ad bin Mu'az, ya. Beliau adalah ketua kabilah Aus. Kalau ketua Khazraj kita panggil Sa'ad bin Ubadah. Kalau Sa'ad Sa'ad bin Abi Waqqas tu Mekah. Ini orang Madinah ada 2 Sa'ad, ada 3 Sa'ad. Yang pertama Sa'ad bin Rabi', ya, Sa'ad bin Ar-Rabi' ini orang kaya Madinah yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, dia syahid dalam perang Uhud juga. Ya, kemudian kita ada Sa'ad bin Ubadah, ya, ini adalah ketua Khazraj dan akhirnya menjadi ketua kepada Aus dan Khazraj. Ada seorang lagi Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az beliau meninggal, ya, ketika peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq berlaku tahun yang ke-5. Ya, peperangan Khandaq berlakunya tahun yang ke-5 dan dikatakan berlaku pada bulan Syawal juga. Ya, jadi turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah tadi, ayat 43 surah An-Nisa. Ya, ayat ni, ya, diperselisihkan oleh para ulama tafsir. Adakah dia turun pada tahun yang ke-5 atau tahun yang ke-6? Ya, tetapi peristiwa yang dikaitkan dengan penurunan ayat ni ialah peristiwa peperangan Bani Mustalik. Dalam perang Bani Mustalik itu, ya, dikatakan siapa tadi? Sa'ad bin Mu'az ikut serta. Jadi kalaulah Sa'ad bin Mu'az ikut serta dalam peperangan Bani Mustalik, ya, dah tentulah peperangan Bani Mustalik itu berlaku sebelum peperangan Khandaq. Ya, kerana dalam perang Khandaq Sa'ad bin Mu'az terkorban. Ya, dia terkorban dalam perang apa? Ya, dalam perang Khandaq tadi. Jadi kalau dalam perang Khandaq dia terkorban dan perang Khandaq berlaku bulan Syawal, ya, dan Sa'ad bin Mu'az ni, ya, dia terlibat dalam perang Bani Mustalik, sudah tentulah peperangan Bani Mustalik itu berlaku tahun yang ke-5. Tak bolehlah berlaku tahun yang ke-6. Ya, jadi maknanya pengharaman arak ketika nak solat, ya, don't drink and pray ni, ya, dia mesti turun pada tahun yang ke-5 sebelum peristiwa peperangan Uhud, peperangan Khandaq. Tuan-tuan, kita kena tengok peristiwa tu macam tu, ya, kita nak justify kan dia, ya, tuan-tuan kena tengok, ya, tapi tuan-tuan kena salinlah, kena buat timeline dia.
Ya, jadi kalau di pejabat PMP kita bolehlah ya buat timeline tu. Ya, boleh guna whiteboard ya. Jadi nanti insya-Allah ya bila kita ada kesempatan buat kelas secara on-site ya kita akan sebut benda ni balik. Nanti tolong ingatkanlah ya, mungkin pihak PMP boleh ingatkan ustaz. Okey, jadi balik pada cerita tadi. Ya, kalaulah ya peperangan Bani Mustalik yang disertai oleh Sa'ad bin Mu'az itu ya memang berlaku tahun yang kelima, maknanya ya betul lah tahun yang kelima lah sebab Sa'ad bin Mu'az masih ada. Ya, kalaulah berlaku pada tahun yang keenam, mana mungkin Sa'ad bin Mu'az terlibat dalam peperangan Bani Mustalik. Ya, kerana Sa'ad bin Mu'az telah terkorban dalam perang Khandaq ya. Bukanlah dalam perang Khandaq tu dia terkorban tak ya. Dalam perang Khandaq tu dia cedera parah. Ya, urat lengan dia ya atau urat tangan dia terputus. Ya, keluar banyak darah ya, berlaku bleeding ya yang serius dan akhirnya Nabi buat macam klinik ya, buatkan kemah klinik dirawat Sa'ad bin Mu'az ya di luar Masjid Nabawi dan akhirnya bawa kepada kematian dia, meninggal dia. Ya, jadi meninggal tu selepas daripada perang perang Khandaq dan beliau sempat menjadi hakim ya, menjadi judge ya, menjadi menjadi hakim dalam peristiwa pengepungan ya Bani Quraizah ya, sebab Bani Quraizah dihalau juga pada tahun yang kelima. Jadi sekarang ni isunya ialah Sa'ad bin Mu'az beliau ada dalam peperangan Bani Mustalik. Jadi kalaulah peperangan Bani Mustalik itu berlaku selepas peperangan Khandaq, tak menasabah lah. Ya, sebab Sa'ad bin Mu'az ada. Ya, peperangan tu mungkin boleh berlaku, tapi mengapa ada penglibatan Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az meninggal ya selepas daripada perang Khandaq tahun yang kelima. Jadi sudah tentulah besar kemungkinan ya peperangan Bani Mustalik itu mesti berlaku sebelum perang Khandaq pada tahun yang kelima. Ya, sebab ada penglibatan Sa'ad bin Mu'az. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi dalam peristiwa peperangan Bani Mustalik maka turun ayat, wahai orang beriman jangan kamu dekati solat. Ya, wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, disambung lagi ayat tu. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, dan janganlah kamu masuk dalam masjid. Ya, sehinggalah kamu ya kamu yang janabah tadi ya, yang berjunub tadi dia mandi, membersihkan diri. Ya, wala junuban illa abiri sabilin. Kalau kamu dalam keadaan junub, kamu tak boleh berdiam masuk dalam masjid, melainkan abiri sabilin, melintas saja. Ada keperluan contoh, ya boleh melintas saja masuk. Ya nak ambil shortcut kita kata boleh. Ya, hatta taghtasilu, sampailah kamu mandi. Ya, wa in junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum ya minkum minal haid ya kalau kamu kalau kamu dalam keadaan sakit, wa in kuntum marda aw ala safarin, ataupun dalam musafir, au jaa ahadakum minal ghaid ya minal ghaid ya, betul kan ya, ataupun kembali seseorang kamu daripada tempat buang air ya, aula mastumun nisa, ataupun kamu bersama dengan isteri kamu ya, aula mastumun nisa ya, falam tajidu ma'an, tapi tak ada air, nak mandi pun tak ada air ya, nak ya, nak ambil wuduk pun tak ada air ya, maka fatayammamu, maka hendaklah kamu bertayamum. Tayamum dengan sa'i dan thayyibah, dengan debu tanah ya yang bersih, dengan debu tanah sa'i dan thayyibah yang bersih, yang tak ada najis di situ ya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, dan hendaklah kamu sapu ya dengan debu tanah tadi wujuhakum, famsahu biwujuhikum ya, wajah kamu, wa aidikum, dan juga tangan kamu ya. Innallaha kana afuwan ghafura. Tu ayat dia panjang tuan-tuan. Jadi di bawah tu ada ayat tentang tayamum. Ayat yang sama ni, ayat 43. Tuan-tuan boleh tengok ya dalam surah An-Nisa ya, surah yang keempat, ayat 43 dia agak panjang. Ada cerita tentang larangan solat kalau dalam keadaan mabuk, sampailah siuman balik faham apa yang dibaca. Yang kedua ya tentang perintah untuk bertayamum. Ya, jadi peristiwa perintah tayamum tu berlaku kepada Aisyah yang hilang rantai dia ya, dan dia cari tak jumpa. Rupanya rantai itu berada di bawah unta tadi ya, terduduk ya, unta tu duduk di situ, tak jumpalah, cari-cari pun tak jumpalah sebab duduk bawah badan unta tu ya. Jadi akhirnya barulah jumpa. Tapi nak bagi tahu bahawasanya
peristiwa itu menyebabkan para sahabat terpaksa berhenti di satu tempat. Ya, jadi mereka berhenti di satu tempat dan tempat tu pula tak ada air. Orang marah pada Abu Bakar. Orang kata, ni lah Abu Bakar, pasal keluarga kamu lah, ya, kami nak ambil wuduk pun tak ada air. Ya, tempat ni tak ada air, ni subuh dah nak masuk. Ya, peristiwa itu berlaku pada waktu tahajud. Ya, pada malam hari. Ya, sehinggalah akhirnya Allah turunkan ayat dan ya para sahabat memuji kelebihan ya yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar dan keluarganya. Kerana peristiwa Aisyah tadilah, ya, maka Allah turunkan ayat 43 surah An-Nisa, ya, yang membenarkan satu syariat baru, yakni fatayammamu sa'idan thayyibah. Maka bertayamumlah kamu, ya. Maknanya boleh bersuci dengan debu tanah yang bersih, ya, sebagai ganti kepada wuduk, ya, dengan air. Jadi peristiwa itu berlaku tahun yang kelima ke keenam. Kalau berlaku tahun yang keenam, ya, macam mana Sa'ad bin Mu'az ada pula? Sa'ad bin Mu'az dah meninggal pada bulan Syawal, ya, dah setelah daripada peristiwa perang Khandaq. Jadi kemungkinan besar dia berlaku pada tahun yang kelima. Ya, kerana kalau berlaku tahun yang kelima, Sa'ad bin Mu'az masih hidup lagi. Kena tengok macam tu, tuan-tuan. Ya, para ulama pun, ya, dalam bab ini, ulama tafsir, ulama sirah, mereka pun tak boleh nak bagi kata putus. Cuma macam tadilah, kemungkinan besar ayat ni turun tahun yang kelima, bukan tahun yang keenam. Kerana ada penglibatan siapa tadi? Sa'ad bin Mu'az, yang merupakan ketua kepada kabilah Aus, ya. Kalau Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Ustaz ulang balik. Ya, Sa'ad bin Ubadah ketua Khazraj. Sa'ad bin Aus, Sa'ad bin Sa'ad bin Mu'az, beliau ketua Aus, ya, dua-dua daripada Madinah. Dan ada seorang lagi, Sa'ad bin Ar-Rabi', ni orang kaya Madinah yang telah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Beliaulah yang telah memberikan pinjaman kepada Abdurrahman bin Auf untuk memulakan perniagaan. Ya, beliaulah yang dalam Sahih Bukhari disebut sanggup untuk menceraikan salah seorang isteri dia untuk dikahwini oleh Abdurrahman bin Auf, ya, sebagai satu bukti mengatakan mereka ni betul-betul al-isar. Mereka melebihkan saudara, ya, yang telah dipersaudarakan dengan mereka oleh Nabi, ya, di kalangan Muhajirin tu. Ya, tapi Abdurrahman bin Auf dengan dignity yang daripada dia tak mau terima duit secara free, tak mau. Dia minta supaya dipinjamkan saja. Yang kedua diminta supaya ya, diminta supaya ditunjukkan di mana pasar, ya, dan dia mendoakan keberkatan, ya, perkahwinan Sa'ad bin Ar-Rabi' dengan kedua-dua isterinya, isteri pertama dan isteri keduanya, dan tidaklah sampai ke peringkat, ya, disuruh ceraikan isteri yang salah satu daripada dua isteri tadi untuk dikahwini oleh Abdurrahman. Abdurrahman tak sampai peringkat begitulah. Ya, jadi walaupun pengorbanan orang-orang Ansar ini hebat, ya, pengorbanan mereka hebat, ya, tetapi, ya, pihak Muhajirin, ya, mereka tidak mudah-mudah untuk menerima begitu saja, ya, sebab mereka ada harga diri yang sangat tinggi, tuan-tuan. Mereka ni golongan orang bertakwa, ya. Jadi itulah, ya, kalau kita boleh detailkan tentang ayat yang ke-43 surah An-Nisa. Panjanglah cerita dia, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kena faham macam tu. Sebab sirah ni, tuan-tuan, dia adalah tafsiran kepada ayat-ayat Quran. Sirah adalah tafsiran kepada hadis-hadis Nabi. Sebab tu kita nak tahu dia punya konteks dia, konteks ayat Quran turun, konteks hadis itu urut, ya, kedatangan hadis itu bila berlaku peristiwa tersebut. Tuan-tuan kena tengok konteks sirah dia. Tahun bila, tuan-tuan. Ya, jadi makna sirah, ya, cerita sirah dia sebalik daripada daripada sesuatu peristiwa yang berlaku, sama ada ayat yang turun ataupun hadis yang yang datang, ya, urut dia panggil hadis ni urut, ya, waw dal wurudul hadis. Maknanya bila datang hadis tu, bila peristiwa tu berlaku. Kalau ayat Quran kita panggil nuzulul ayah, ya, asbab nuzul. Kalau Quran asbab nuzul ayat. Kalau hadis asbab urudil hadis. Ya, itu dia punya istilah yang diguna pakai. Okey, tuan-tuan, ya, selesai di situ. Jadi surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat 43. Kita pergi yang terakhir, tuan-tuan. Ya, apabila Muslim yang meminum arak tu, ya, kita tengok ada berlaku lagi pertelingkahan, ya, perbalahan dan sebagainya disebabkan arak, maka barulah datang ayat yang ke-90 dan 91 surah Al-Maidah. Sebab arak ni dihidangkan, suratul Maidah. Ya, kalau kita nak ingat, ya, contoh tadi kita kata ayat 43 surah An-Nisa, ya, sebab yang menghidangkan arak ni biasanya orang perempuan. Ya, kalau kita tengok di mana, ya, di di kelab malam ataupun di bar, disco dan sebagainya, tengok di TV lah. Kita pun tak pernah masuk, tak tahu kan.
Ya, jadi dia punya apa? Dia punya juru hidang dia, ya. Pelayan-pelayan tu orang perempuan. Ya, sebab tu kita tengok ayat tentang arak ni, ayat yang Allah letakkan dalam surah An-Nisa. Dan ayat ni juga duduk dalam suratul Maidah kerana arak dihidangkan. Ya, dihidangkan dengan cawan, dengan gelas dia, dengan apa, dengan dulang dia, talam dia, kita kata macam itulah. Ya, jadi suratul Maidah surah hidangan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu. Ini juga ayat Madinah. Seperti mana ayat yang ke-43 tadi surah An-Nisa. Wahai orang beriman, innamal khamru, bahawasanya al-khamar, ya, khamar itu arak, wal maisir, ya, judi, wal ansab, ya, apa ni, sembah berhala ataupun puja berhala. Ya, di sini diletak maksud puja berhala ni adalah berhala yang dibuat daripada batu. Kemudian disiram, ya, pada tubuh berhala tadi itu dengan darah binatang, ya, binatang yang disembelih untuk berhala tadi, untuk pujaan, ya. Jadi disiram pada tubuh berhala tadi, kemudian disembah, ya, dan dianggap apa ni, suci, ya. Darah tadi darah suci, berhala itu pun mulia, ya, kerana berhala itulah yang memperkenankan apa ni, permohonan mereka itu pada tanggapan mereka, dan sudah tentu ini tanggapan yang sangat salah. Ini adalah benda yang diada-adakan, khurafat, tuan-tuan. Ya, dan takhayulat. Ya, tadi daripada benda-benda takhayul, benda yang dikhayalkan saja. Ya, sebenarnya hakikatnya tak ada apa pun. Ya, berhala tu tak ada kuasa apa. Ya, kalau kita tengok dalam surah apa, surah An-Nahl kan, Allah sebut. Allah kata apa? Allah kata berhala-berhala ni, ya, allazina yad'una min dunillah, ya, apa yang kamu sembah selain, apa yang kamu seru namanya. Ya, ya, apa kita panggil, ya. Ya, kalau kita panggil, tengok yang besar-besar ni lah, ya. Dia punya apa? Afara'aitumul Lata, yang besarnya Lata, Al-Uzza, Manat, ya. Dipanggil ya Uzza, ya Lata, ya Manat, ya. Dia tak ada kuasa apa-apa. Ya. Jadi yang kamu ni allazina yad'una min dunillah, ya, berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa kita panggil, ya, la yakhluquna syai'an, mereka tak dicipta apa-apa pun, mereka tak buat apa-apa. Wa hum yukhlaqun, sedangkan berhala itulah yang dicipta, yang dibuat. Maknanya bukan dia buat dia sendiri punya tubuh, tak, ya, manusia yang buat dia. Ya, wa hum yukhlaqun, mereka ni dicipta, mereka dibuat, dipahat, ya, di apa kita panggil, diukir, ya, oleh para pengukir. Jadi tak ada kuasa. Ya, dia tak ada apa-apa kuasa, tuan-tuan. Ya, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak mencipta apa pun. Tapi kita pula sebaliknya menyembah dia. Jadi menyembah berhala ni, ya, adalah berhala-berhala besar yang berada di apa? Di semenanjung tanah Arab, sama ada di Mekah maupun di Madinah. Ya, kemudian wal azlam, dan tenung nasib. Kerana orang Arab ni kalau dia nak travel, dia akan apa? Dia akan mengundi nasib. Maknanya dia akan pergi jumpa dengan dia punya tok bomoh dia. Tok bomoh akan bagi apa, macam satu bekas. Dalam bekas tu ada 3 anak panah. Ada na'am, ya, ada la, ada neutral. Ya, jadi maknanya kalau na'am dia akan proceed. Kalau la, ya, dia tak akan proceed, dia akan batalkan. Nombor 3, ya, kalau neutral maknanya dia akan buat undian balik. Jadi undian anak panah itu dipanggil al-azlam, ya. Semua benda ni sama ada arak, ya, maupun judi, maupun apa ni, sembah berhala, ya, ataupun al-azlam, ya, ataupun apa ni, tenung nasib tadi menggunakan anak panah tu, ya. Semuanya itu kata Allah rijasun. Semua itu adalah rijasun. Apa makna rijasun? Rijasun adalah benda keji, benda kotor. Min amali syaitan, ya, daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu, ya, maka jauhilah akannya. Jauhilah akannya, ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung, ya. Jadi maknanya ini adalah ayat, ya, yang mensyariatkan pengharaman, ya, bukan syariat suruh buat, tapi syariat suruh tinggal. Ya, sebab perintahnya ada 2, al-amru. Ya, al-amru ni perintahnya ada 2. Satu, amru suruh buat. Ya, al-amru bil ma'ruf. Yang kedua al-amru juga, ya, tapi perintah untuk meninggalkan. An-nahyu maknanya. An-nahyu, ya, anil munkar, tinggalkan kemungkaran. Dua-dua perintah. Perintah suruh itu wajib, perintah tinggal yang itu haram kalau kita buat. Ya, jadi kena tinggalkan. Dan kesan dia la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu semua beruntung. Innama yuridu syaitan, kita sambung ayat yang ke ayat 91. Innama, hanya sahaja, yuridu syaitan, apa yang syaitan dak, tuan-tuan? Ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha,
Ya, jadi tuan-tuan yang tak ada kitab ni boleh tengok suratul Maidah surah yang kelima ayat 90 dan 91. Ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya tujuan syaitan tidak lain tidak bukan ya adalah untuk menimbulkan adawah. Al-adawah mana permusuhan. Ya, wal baghdha dan kebencian. Fil khamri wal maisir, ya. Maknanya dengan manusia itu terlibat menggunakan arak dan terlibat dalam perjudian, maka ini akan menimbulkan permusuhan. Memanglah orang yang kalah judi marahlah. Orang yang minum arak dalam keadaan pening kepalanya, mabuk dia. Macam-macam benda jenayah dia boleh buat, mencuri, dia boleh bunuh orang, dia boleh buat hubungan kelamin ya yang tidak dibenarkan oleh syarak dan macam-macam benda lagi. Ya, sebab dia di bawah pengaruh arak, ya, di bawah pengaruh alkohol tadi. Wayasuddu, ya, wayasuddakum dan ya dia mencegah kamu, melarang kamu, ya, an zikrillah daripada mengingati Allah. Sebab kalau dah pening kepala, ya, dah mabuk, macam mana nak ingat Allah? Ya, jangan kata nak sembahyang, ya, nak dirikan solat. Dia nak balik ke rumah dia pun, ya, tak boleh drive kadang-kadang. Terpaksa ambil teksi pula, terpaksa dipapah pula oleh orang lain. Ya, mana mengingati Allah dah tak buat dah. Wa anis solah dan juga daripada solat. Memang tak boleh solat. Ya, sebab memang dia tak tahu pun nak solat macam mana, dia pun dah tak ingat mungkin. Disebabkan oleh pengaruh arak ya ataupun dadah tadi. Fahal antum muntahun, maka mahukah kamu kita panggil berhenti ya? Maukah kamu berhenti daripada melakukan dua perbuatan ni, yakni arak dan judi. Ya. Jadi muslimin telah menyahut seruan Allah dengan berkata, kami berhenti daripada meminumnya. Sebab itu didesak oleh Umar. Umar datang jumpa Nabi, bila Allah nak haramkan arak? Bila Allah nak haramkan arak? Ya? Dan kata-kata Umar itu didengar dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan ayat 90 dan 91 surah Al-Maidah. Sebab arak ni dihidangkan. Ya, Al-Maidah tu hidangan. Ya, Al-Maidah juga boleh membawa makna meja hidangan. Ya, meja makan kita tu, tempat kita letakkan hidangan, kita boleh panggil Al-Maidah. Meja hidangan tu ataupun the dishes ya. Dia maknanya dia punya hidangan-hidangan yang disediakan tu ya. Kalau hari raya kita kata dengan lontongnya mungkin ya, dengan ketupat, lemang ya, dengan rendang dan sebagainya. Itu adalah hidangan dia. Jadi oleh itu muslimin pada hari ini hendaklah menyahut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Clear lah tuan-tuan ya. Itu cerita tahun yang ketiga Hijrah. Ya, setakat ni tengok tak ada soalan ya tuan-tuan ya. Kalau ada soalan ya, mungkin pihak PMP ada soalan, tak ada ya. Jadi kalau tak ada kita teruskanlah ya. Kalau tak ada kita teruskan. Pak memang tak ada lagi ni ya. Jadi apa kita panggil ya. Tahun yang ketiga selesai, kita masuk tahun yang keempat Hijrah tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah kita mula baca tahun yang keempat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada Syariah Abu Salamah. Ya. Jadi Syariah ni adalah kita panggil military campaign juga ya, tapi jumlahnya lebih kecil. Dari segi volume dia kecil. Dan Syariah biasanya tidak disertai oleh Nabi SAW. Ya, jadi Nabi tak ikut sertalah ya dalam dalam Syariah ya. Sebab Syariah ni biasanya jumlahnya kecil. Kadang 20 orang, 30, kadang tak sampai pun. Ya. Jadi oleh kerana itu dia punya ya. Dia punya ya, keterlibatan Nabi itu tidaklah, Nabi tak terlibat. Ya, kalau Nabi terlibat kita panggil ghazwah. Ya, ghazwah ya. Ghin, zai, waw tak marbutah, ghazwah. Jamaknya pluralnya ghazawat. Tapi kalau kita sebut tentang Syariah ataupun saraya jamaknya itu diketuai oleh para sahabat Nabi. Ya, maknanya kita tak tahu ada ya. Kita tak tahu ada siapa yang mengetuai, kecuali kita baca detail lah ya. Kadang-kadang Sayyidina Umar, kadang-kadang Ali bin Abi Talib ya, kadang-kadang Talha bin Ubaidillah ya, kadang-kadang Az-Zubair bin Al-Awwam dan sebagainya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya yang terlibat adalah para sahabat dan jumlah tentera tidak ramai. Ya. Jadi pada permulaan tahun keempat Hijrah, permulaan awal-awal tahun, Rasulullah SAW mendapat berita bahawa ya Tulaihah ya dan Salamah ya. Jadi Tulaihah dan Salamah kedua-duanya anak Khuwailid daripada Bani Asad ya, mengajak kaumnya memerangi Rasulullah SAW. Ya. Jadi Bani Asad ni adalah
keluarga Khadijah. Ya, jadi keluarga Khadijah sebab Khadijah binti Khuwailid. Ya, jadi ni maknanya adik-beradik kepada Khadijah ni. Nabi punya ipar lah. Ya, Nabi punya ipar, ya, abang ipar Nabi lah, ya, ataupun adik ipar Nabi. Ya, sebab ni anak Khuwailid. Khuwailid adalah bapa kepada Khadijah daripada Bani Asad. Sebab tu Khadijah binti Khuwailid, Khuwailid bin Asad. Ya, Asad bin Abdul Uzza. Ya, tu daripada keluarga Bani Abdul Uzza. Abdul Uzza ni dia beradik dengan Abdul Manaf. Moyang Nabi yang kedua, moyang Nabi. Kalau moyang Nabi pertama Hashim. Bapa pada Hashim Abdul Manaf. Abdul Manaf tu adik beradik dengan Abdul Uzza. Abdul Uzza tu ialah bapa kepada Asad. Asad adalah bapa kepada Khuwailid. Khuwailid bapa kepada Khadijah lah. Dan juga bapa kepada Tulaihah dan juga Salamah. Ya, jadi mereka mengajak kaum dia Bani Asad untuk memerangi Rasulullah. Kita kata ini kan keluarga ipar ada hubungan persemendaan. Pasal apa boleh sampai perang? Sebab mereka tak beriman. Itu jawapan dia. Baginda memanggil Abu Salamah bin Abdul Asad. Ya, Abu Salamah siapa dia? Abu Salamah adalah suami kepada Ummu Salamah. Ini suami asal dia. Ya, sebelum dia meninggal, dan kita tahu Abu Salamah dia meninggal dalam dalam kalau kita tengok nanti dia selepas daripada perang daripada perang Uhud lah. Dalam perang Uhud dia cedera tetapi alhamdulillah dia dirawat dan sembuh. Tapi dia akan meninggal pada tahun yang keempat ni. Dalam Sariyah nanti. Setelah dia dirawat, sembuh, dia akan meninggal dalam Sariyah nanti. Sebab itulah isterinya Ummu Salamah menjadi balu dan setelah dia selamat melahirkan anak, maka habislah iddahnya, datanglah Nabi untuk meminang Ummu Salamah ataupun nama sebenarnya adalah Hindun juga. Hindun bin Abi Umayyah ataupun Hindun binti Suhail. Mereka datang daripada keluarga Khalid bin Al-Walid, Bani Makhzum kita panggil, macam Abu Jahal. Abu Jahal Bani Makhzum. Khalid bin Al-Walid Bani Makhzum, Kemudian siapa lagi? Ummu Salamah tadi ataupun Hind, Hind binti Abi Umayyah ataupun binti Suhail, juga daripada Bani Makhzum. Jadi semua mereka ni adalah daripada anak-anak daripada Al-Mughirah lah. Macam Khalid kan, Khalid bin Al-Walid, Al-Walid bin Al-Mughirah. Abu Jahal, Amru, bapa dia Hisham bin Al-Mughirah. Kalau kita kata Hindun tadi ataupun Ummu Salamah bin Abi Umayyah ataupun bin Suhail bin siapa? Suhail bin Al-Mughirah juga. Mereka ni semua daripada Bani Makhzum. Ada kena-mengena tuan-tuan, Jadi kalau Khuwailid ini adalah daripada Bani Asad tadi, keluarga Nabi, memang ipar Nabi. Baginda memanggil Abu Salamah dan diserahkan, Abu Salamah juga daripada Bani Makhzum, tapi dia bukan daripada Al-Mughirah, datuknya bukan, jadi dia daripada Bani Makhzum yang sama. Sebab tu dia dengan Ummu Salamah, mereka adalah dua pupu. Dia bukan sepupu. Kalau sepupu, Ummu Salamah dengan Khalid bin Al-Walid. Ummu Salamah dengan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Itu memang sepupu, pangkat sepupu. Tapi kalau Ummu Salamah dengan Abu Salamah, pangkatnya adalah pangkat dua pupu ataupun second cousin lah kita panggil. Itu cerita dia. Okey tuan-tuan, kalau kita boleh detailkan. Jadi baginda panggil Abu Salamah. Serahkan panji-panji kepadanya sambil berkata, maralah sehingga kamu sampai di bumi Bani Asad bin Khuzaimah. Dan lancarkan serangan. Baginda menghantar bersamanya beberapa orang pahlawan. Mereka bertolak pada awal bulan Muharram. Betul-betul tahun yang pertama, tahun yang keempat Hijrah. Apabila sampai di Qatan, nama bukit kepunyaan Bani Asad. Serangan dilancarkan tetapi musuh melarikan diri dengan meninggalkan rumah-rumah mereka. Jadi musuh tak boleh nak mengekang kemarahan tentera Islam, mereka berlari. Peperangan tidak berlaku dan Abu Salamah berjaya mendapatkan unta dan kambing. Beliau pulang sehingga selepas 10 hari meninggalkan Madinah. Jadi maknanya perjalanan pergi tidak berlaku peperangan tapi mereka dapat hasil tadi, yang kita panggil sebagai al-fai'u. Kalau al-ghanimah dia daripada peperangan betul-betul macam perang Badar, berlaku perang Badar. Orang Islam menang dan dapat harta rampasan perang. Itu ghanimah kita panggil. Tetapi kalau peperangan tidak berlaku tapi musuh meninggalkan
ya, kampung halaman mereka. Mereka meninggalkan harta mereka. Mereka cabut lari, takut. Kerana Allah campakkan ar-ru'bah, rasa takut dalam hati mereka. Jadi hasil yang dikutip, ya, harta benda yang diperoleh itu kita tidak panggil al-ghanimah. Kita panggil al-fai'u ataupun fai'un. Ada beza. Tapi kedua-duanya adalah anfal. Anfal dia punya general term. Di bawah anfal ada dua. Ada ghanimah dan ada fai'un. Ya, ghanimah mesti melalui peperangan. Fai'un tidak mesti perang. Ya, tapi dapat harta. Ya, kerana musuh lari. Itu dia punya apa? Dia punya cara kita melihat dia, tuan-tuan, ya. Okey, kemudian apa yang berlaku lagi? Apabila sampai di Qatan, serangan dilancarkan tetapi musuh lari. Peperangan tidak berlaku. Kita dah sebut tadi. Ya, Abu Salamah berjaya mendapatkan unta dan kambing. Pada permulaan tahun keempat Hijrah, Rasulullah juga mendapat berita bahawa Sufyan bin Khalid, ya, bin Nabih Al-Hazali, ya, ini daripada Bani Huzail, ya, Al-Huzali ataupun Al-Hazali, tinggal di Uranah. Ya, Uranah ni nama tempat yang terletak berhampiran dengan Arafah. Ya, jadi Arafah tempat wukuf, ya, di Arafah, ya, dan kita tahu dia berada di selatan Mekah, ya, di Mekah. Selatan Mekah kita ada Mina, bawah Mina ada Muzdalifah, bawah Muzdalifah ada Arafah. Tak jauh daripada Arafah itu ada satu tempat, ya, namanya ialah Uranah. Ya, dikatakan Wadi Uranah. Ya, dia mengumpulkan kekuatan untuk menyerang baginda. Rasulullah menghantar Abdullah bin Unais, ya, Al-Juhani. Abdullah bin Unais Al-Juhani untuk membunuhnya. Beliau meminta izin untuk mengatakan sesuatu yang membolehkannya untuk membunuhnya. Rasulullah membenarkannya dan berpesan, ya, kamu hendaklah mengaku daripada Bani Khuza'ah. Jadi dia buat trik lah. Ya, jadi dia kata dia daripada Bani Khuza'ah sedangkan dia daripada Bani Huzail, ya. Okey, ya, itu kalau kita boleh detailkan. Seterusnya apa berlaku? Beliau keluar pada 5 Muharram. Jadi Abdullah bin Unais tadi Al-Juhani, beliau keluar 5 Muharram. Apabila sampai di Uranah tadi, Sufyan bertanya, "Kamu daripada Bani mana?" Dia tanya. Ya, Sufyan bin Khalid ni orang yang nak bunuh Nabi tadilah, yang nak menyerang Nabi dan para sahabat. "Aku," ya, dia kata, beliau menjawab, "daripada Bani Khuza'ah," dia kata. "Ya, aku mendengar kamu mengumpulkan kekuatan untuk memerangi Muhammad. Aku datang untuk bersama-sama Sufyan, ya. Bersama-sama kamu." Sufyan menjawab, "Ya, aku sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Muhammad." Ya, dan para sahabatnya. Abdullah terus berjalan bersama-samanya sambil berbincang, ya. Sufyan tertarik dengan perbincangan yang dilakukannya. Jadi maknanya dia suka dengan peribadi Abdullah bin Unais tadi, ya. Dan Abdullah bin Unais pula datang sebagai seorang penyamar, ya. Jadi sebab Nabi kata kalau orang tanya bagi tahu dia daripada Bani Khuza'ah, ya. Sedangkan kita tahu, ya, asalnya dia bukan daripada Bani Khuza'ah, ya, tapi dia datang, ya, untuk menyamar, ya. Maka dari segi kabilah dia daripada Bani Al-Juhani, ya, bukan daripada Khuza'ah, bukan Khuza'i, bukan, ya. Bila sampai di kemah Sufyan, orang ramai bersorai. Abdullah masih bersama-sama dengan Sufyan bin Khalid tadi. Sehingga, ya, dia tertidur. Ketika itu Abdullah membunuhnya. Kemudian beliau melarikan diri sehingga sampai ke Madinah dan beliau tidak berjaya ditangkap. Ya, jadi ni orang kata one man show lah. Ya, dia seorang buat kerja. Dengan itu Allah menyelamatkan orang-orang mukmin daripada serangan musuh. Ya, jadi musuh di bawah kita panggil, ya, penguasaan Sufyan bin Khalid datang nak serang Nabi, ya, nak serang Nabi dan para sahabat, tetapi, ya, berjaya digagalkan. Ya, Allah telah membenarkan salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Unais As-Sahmi, ya, Abdullah bin Unais kita panggil Al-Juhani, ya, untuk membunuh dia. Berjaya, ya. Dia buat trik lah. Dia masuk dalam kemah kawan ni, tak ada siapa dah, tinggal dia berdua dan dia bunuh masa kawan tu tidur, ya. Syariah ataupun pengutusan, ya, ke Ar-Raji'. Ni peristiwa pembunuhan para pendakwah ni, tuan-tuan. Ya. Pada bulan Safar. Tadi bulan Muharram bulan pertama, bulan Safar bulan kedua, tahun yang keempat Hijrah. Rasulullah menghantar 10 orang sahabat sebagai pengintip untuk mendapat maklumat mengenai orang-orang Quraisy bersama-sama sekumpulan Bani Adal dan Bani Qarah. Ya, jadi mereka datang jumpa Nabi, mereka datang untuk meminta supaya dihantar, ya, orang yang boleh mengajar, mana guru-guru lah yang boleh mengajar mereka tentang Islam. Baginda
melantik, ya, apa ni, Asim bin Sabit Al-Ansari, ya. Jadi Asim, ya. Jadi Asim ni mana orang yang terselamat daripada apa kita panggil, daripada dosa lah mudah-mudahan, ya. Mana bukanlah mana dia maksum, tidak, ya. Asim ni orang yang menjaga dirilah, ya. Bin Sabit Al-Ansari ni orang Madinah sebagai ketua, mana Nabi pernah lantik. Ya, mereka keluar dengan berjalan pada waktu malam dan berehat pada waktu siang. Ya. Apabila sampai di Ar-Raji', ya, Ar-Raji', Rajim ya Ain, Raji' bunyi dia, Ar-Raji'. Ya, Ar-Raji' ni ialah kawasan air kepunyaan Bani Huzail. Bani Huzail yang kita sebut, yang duduk dekat dengan Arafah tadi. Ya, mereka duduk di lembah Uranah, Wadi Uranah. Wadi Uranah tu dekat dengan apa? Ya, dengan Arafah. Ya, dan tentulah Wadi Uranah ni subur. Ya, sebab kalau tak subur takkan orang duduk di situ. Ya, macam kita kata Madinah kan. Pasal apa orang duduk Madinah? Sebab ada sumber air, underground water. Ya, ada apa, tanah yang subur, ya. Tapi kalau di Mekah nak buat tanam macam mana? Sumber air tak ada, melainkan air minum Zam-Zam saja. Ya, sebab itu, ya, apa kita panggil, keadaan geografi sesebuah tempat itu memungkinkan, ya, berlakunya aktiviti pertanian, aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan agro, ya, agriculture lah, ya. Jadi apa kita panggil tadi, Bani Huzail, ya. Jadi Bani Huzail ni duduk di situ. Ya, jadi apa yang berlaku, ya, daripada kaum Sufyan bin Khalid tadi yang berjaya dibunuh oleh Abdullah bin Unais, dia dah kena bunuh dah. Mereka yang berjumlah lebih kurang 200 orang dengan membawa pedang. Ya, dia bawa pedang. Ya, dia bawa pedang, berjaya menjejaki muslimin, menyedari kehadiran musuh. Muslimin menyelamatkan diri ke arah bukit yang terdapat di sana. Musuh berkata, turunlah, kamu diberi jaminan tidak akan dibunuh. Musuh bohong aja, tuan-tuan. Ya. 3 orang muslimin turun menyerah diri kerana tertipu dengan janji yang diberikan. Muslimin yang lain termasuk Asim yang berjumlah 7 orang melancarkan serangan kerana tidak mahu berada di bawah pelindungan musyrikin. Apabila ketiga-tiga orang muslimin yang menyerah diri melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh, ya, salah seorang daripada mereka cuba melawan, ya, dan, ya, beliau dibunuh. 2 orang lagi dijual di Mekah kepada mereka yang ingin membalas dendam kepada muslimin. Sebab dalam peristiwa perang Badar kita tahu, ya, dalam perang Badar 70 orang pemimpin Quraisy terkorban, 70 lagi ditawan sebagai prisoner of war, ya. Jadi mereka tak puas hati sebab mereka kalah, ya. Bukan sekadar mereka tak berjaya bunuh Nabi, para sahabat yang lain, ya, melainkan 14 orang yang syahid, mereka juga tidak dapat menguasai Madinah. Mereka tidak dapat mengisytiharkan kemenangan, tak boleh. Ya, sebab mereka memang kalah dalam perang tersebut. 70 orang daripada pemimpin mereka, termasuklah Abu Jahal, ya, Amru bin Hisham, ya, Umayyah bin Khalaf, ya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah dan sebagainya, mereka terkorban. Jadi oleh kerana itu, ya, mereka berdendam nak bunuh Nabi dan para sahabat. Jadi 2 orang yang ditangkap. Jadi ada 10 semua, ya. Seorang tadi dah dibunuh, ya. Seorang daripada mereka cuba melawan dan dibunuh. 2 orang lagi dijual di Mekah. Di sana kedua-duanya dibunuh. Salah seorang daripada mereka, yakni Khubaib bin Adi, ya, beliau ketika ingin dibunuh, ya, aku tidak hairan, ya, aku tidak hirau ketika dibunuh dalam keadaan Islam, ya, maka apa sahaja keadaannya bersama Allah, ya, jualah dia punya kematianku. Kalau mana mati kerana Allah, bukan sebab-sebab yang lain. Demikian itu, ya, bersama dengan zat ilahi, sekiranya dia mahu memberkati seluruh anggota yang telah tercerai. Maknanya dia tahu dah, ya, orang Quraisy ni akan buat benda-benda tak elok lah, ya. Kita tahu dalam perang Uhud, ya, setelah orang Islam, ya, 70 orang terbunuh, ya. Jadi oleh kerana itu apa yang mereka lakukan, tuan-tuan, ya, mereka potong telinga, potong hidung, ya, dan mereka buat sebagai kita panggil, ya, sebagai perhiasan pula, ya, jadikan rantai, jadikan gelang dan sebagainya, ya. Jadi syariah ataupun pengutusan ke Biru Maunah, ya, satu lagi tadi Ar-Raji', ya, tak didetailkan di sini, tapi yang pasti kedua-dua mereka dibunuh, ya. Jadi pada bulan Safar, ya, ni ada cerita Abu Barak Amir bin Malik, pakar bermain lembing, datang berjumpa Rasulullah. Dia adalah salah seorang pemimpin Bani Amir. Baginda mengajaknya memeluk Islam, tapi dia tidak menerima dan tidak pula menolaknya. Malah berkata, aku melihat apa yang kamu bawa ini adalah baik dan mulia. Ya, jadi dipujilah.
Ya, dia kata apa yang kamu bawa ni Muhammad baik mulia. Sekiranya kamu dapat menghantar beberapa orang sahabatmu bersama-samaku kepada penduduk Najat, ya, untuk mengajak mereka kepada Islam, maka aku menaruh harapan. Ya, aku menaruh harapan agar mereka menerimanya. Jadi dia offer macam tadilah, supaya Nabi hantar beberapa orang para sahabat untuk menjadi pendakwah, menjadi guru agama kepada kabilah-kabilah mereka ni. Rasulullah pun menjawab, aku bimbang penduduk Najat. Najat ni kawasan di utara Arab Saudi, kawasan tinggi, ya, kawasan pergunungan. Ya, jadi dia bimbang nanti penduduk Najat melakukan sesuatu yang buruk terhadap, ya, terhadap apa kita panggil, terhadap apa ni, para sahabat tadi. Jadi bimbanglah. Ya, Abu Amir berkata, aku memberikan perlindungan, dia bagi jaminan. Ya, maka baginda menghantar Al-Munzir bin Amru bersama 70 orang sahabatnya. Mereka digelar Al-Qurra. Ya, Al-Qurra bukan maknanya pembaca Quran saja, ya. Al-Qurra juga maknanya orang yang membaca dengan betul, dengan tajwid dan makhrajnya, dan juga mereka yang mempunyai pengetahuan tentang maksud ayat-ayat tersebut. Ya, jadi ayat-ayat tersebut ni ada sebahagiannya ada sebab nuzul dia, ada sebab turun dia. Jadi dia boleh cerita, itu dipanggil qura'. Ya, makna qura' ni bukan sekadar pembaca Quran semata-mata. Al-qari' bukan makna pembaca saja. Tapi al-qari' juga merujuk kepada mereka yang memahami, ya. Ayat ni makna apa? Apa ibrah pengajaran yang boleh diambil? Peristiwanya berlaku di Mekah, Madinah ke, masa rehat atau masa sakit atau sebagainya. Jadi semua itu diambil kira, ya. Jadi Al-Munzir bin Amir bersama dengan 70 orang sahabat. Mereka ni sebahagian besarnya adalah penghafal Al-Quran. Mereka adalah golongan qura'. Ya, penghafal Quran dan memahami makna-maknanya. Mereka berjalan sehingga sampai di Bir Ma'unah. Ini tempat ada apa? Bir di sini adalah apa ni, bi'run, ya. Bi'run Zamzam, mana telaga. Ya, jadi ada nota kaki di bawah, terletak di sebelah timur Madinah, di antara tanah kepunyaan Bani Amir dan kawasan kampung kepunyaan Bani Salim, ya. Mereka berjalan sampai di Bir Ma'unah ni. Di sana mereka menghantar Haram bin Milhan, ya, untuk menyampaikan surat kepada Amir bin Tufail, pemimpin Bani Amir. Apabila, ya, apa ni, surat diserah, dia tidak mengendahkan surat tersebut, malah menyerang dan membunuh Haram bin Milhan, ya. Kemudian dia meminta supaya kaumnya, yakni Bani Amir, menyerang baki rombongan muslimin, tetapi mereka tidak sanggup mengkhianati perlindungan yang diberikan oleh Abu Barra. Ya, sebab dah ada janji. Orang Arab ni dipegang boleh janji, tapi ada juga yang tak peduli. Kemudian Amir bin Tufail meminta bantuan daripada kabilah Sulaim. Ya, kabilah Sulaim ni besar, yang terdiri daripada Bani Ri'il, Bani Zakwan, Bani Musayyah. Ya. Permintaan tersebut dipersetujui dengan mereka berangkat, ya, bersama-sama Ansar. Ya, jadi maknanya apa kita panggil, ya, dia punya apa istilah dia kat sini tuan-tuan. Amir, ya, meminta bantuan daripada, dia minta bantuan. Jadi bila dia minta bantuan, maknanya dia tahu, ya, dia tak boleh menggunakan apa ni, apa kita kata apa, jamaah dia, ya, ataupun kabilah dia, ya. Sebab kabilah dia dah ada buat perjanjian, ya, sebab kita ingat tadi, ya. Jadi dah ada buat perjanjian. Jadi bila dah buat perjanjian, mereka tidak boleh melanggar perjanjian tu. Mereka tidak boleh mencabul perjanjian tersebut. Ya, sebab itu dia minta perlindungan, dia minta bantuan daripada Bani Ri'il, kabilah lain. Bani Ri'il, Bani Zakwan, ya, Usayyah. Permintaan tersebut dia persetujui, mereka berangkatlah, ya. Bila berhadapan dengan rombongan para sahabat, mereka mengepungnya. Sahabat tadi bukan pergi untuk berlawan, ya, untuk apa kita panggil, untuk berperang, tak. Mereka pergi untuk berdakwah. Ya, mereka pergi untuk berdakwah. Jadi muslimin memerangi mereka sehingga semuanya terbunuh. Selepas mencuba bersungguh-sungguh untuk mempertahankan diri. Sebab tak ada bawa senjata berat. Usaha tersebut tidak mendatangkan hasil disebabkan bilangan mereka yang sedikit. Ya, jumlahnya hanya sekitar 70 orang, ya, nak berlawan dengan jumlah tentera yang cukup ramai. Ya, yang sudah bersedia, ya, dari segi ketenteraan untuk membaham mereka, ya. Memang nak bunuh dah. Yang terselamat daripada dibunuh hanyalah Ka'ab bin Zaid. Beliau berada di antara mereka yang terbunuh sehingga musuh menyangka beliau telah mati. Ya, Amru bin Umayyah yang menjadi tawanan mereka. Ya, ada yang jadi tawanan. Tetapi Ka'ab bin Zaid selamat. Peristiwa yang berlaku dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan baginda berkhutbah kepada para sahabat. Ya, di antara perkara yang diucapkan ialah saudara-saudara kamu telah bertemu orang-orang musyrikin. Ya, dua tadi. Yang pertama di Bir Ar-Raji'. Ya, yang kedua ialah di Bir Ma'unah. Ya, jadi dua-dua tempat ni sahabat Nabi. Kalau secara umum kita kata
di Ar-Raji' ada 10 orang, di Bir Ma'unah ada 70. Maknanya totalnya lebih kurang 80 sahabat Nabi tu korban, hampir 80, tak sampailah. Sebab yang selamat ada tadi Ka'ab bin Zaid tadi, ya, dia selamat. Jadi saudara-saudara kamu telah bertemu dengan orang musyrikin, mereka telah membunuh saudara-saudaramu. Saudara-saudaramu telah berdoa, wahai Tuhan kami, sampaikanlah berita kepada saudara-saudara kami bahawa kami telah menemui Tuhan kami mati. Kami meredainya dan dia meredai kami. Ya, jadi maksudnya dalam konteks ini mereka berdoa sebelum mereka dibunuh. Ya, sampaikanlah berita kepada saudara-saudara kami. Ya, berita mengenai syariah ini dan syariah Ar-Raji', mana syariah di Bir Ma'unah dan syariah Ar-Raji' tadi. Ar-Raji' ni yang dekat dengan tadilah. Ya, dekat dengan apa ni Arafah tadi, ya. Bani Huzail tadi, ya, di Wadi Uranah tadi. Jadi sampai pada hari yang sama Rasulullah amat bersedih, ya. Jadi berita mengenai syariah ni dua-dua ni. Berita Raji' pun datang hari yang sama, berita Bir Ma'unah pun sama juga. Jadi Rasulullah amat bersedih mendengar kedua-dua berita tersebut. Rasulullah berdoa selama sebulan. Ini kita panggil kunut nazilah dia panggil. Ya, ketika solat meminta. Maknanya bukan solat subuh saja. Ya, maknanya zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak semuanya dilakukan kunut nazilah tadi. Ya, jadi kunut nazilah ni dilakukan ketika turun wabak macam pandemik, ya, COVID-19 baru ni. Ya, ataupun sesama burung sebelum ni. Ataupun berlaku tsunami, ya, berlaku gempa bumi, ya, berlaku apa lagi kita kata, ya, kebakaran hutan dan sebagainya. Maka disarankan kita kunut nazilah, ya, pada rakaat terakhir setiap solat, bukan subuh saja, ya. Dia panggil kunut nazilah, ya. Sebab musibah tu nazil, mana dia turun, musibah tu atas, daripada atas, Allah yang turunkan, tuan-tuan. Ya, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, ya, pada hari di mana langit menurunkan, ya, dukhanin mubin, asap tebal, ya, yang mengelilingi dunia, ya, pada hujung usia dunia nanti. Jadi Rasulullah berdoa selama sebulan ketika solat meminta supaya Allah, ya, menimpakan, ya, kecelakaan kepada mereka yang melakukan pengkhianatan. Ya, selesailah tuan-tuan. Dia punya cerita, ya, bahawasanya Nabi dan para sahabat ni, ya, kita kata mereka secara zahir je lah, sebab orang datang, kabilah lain datang, ya, kabilah Amir, ya, datang dia tanya minta supaya Nabi dan Nabi hantar beberapa orang para sahabat untuk menjadi guru agama di kampung mereka. Ya, mengajar Quran, mengajar solat, mengajar akidah sebagainya, dan mereka kononnya menjamin keselamatan para sahabat. Rupanya, ya, sampai di tengah jalan mereka telah diserbu, diambush. Ya, dan sudah tentulah yang menyerang tu bukanlah orang yang buat perjanjian dengan Nabi, orang lain lah. Ya, tetapi macam tadilah, ya, kerana kabilah tersebut tidak dapat mengumpul tentera untuk melawan membunuh para sahabat Nabi ni, ya, yang dihantar untuk berdakwah tadi, maka mereka mengguna pakai, ya, jiran-jiran mereka, ya, daripada Bani Ri'il, Bani Zakwan, Bani Usyayyah minta tolong. Ya, jadi Rasulullah pun, ya, ambil tindakan lah, ya, apa yang ambil tindakan militeri juga. Ya, kerana para sahabat telah dibunuh dengan kejam. Ya, Rasulullah berdoa sebulan ketika solat subuh. Maknanya ni doa yang kita sebut sebagai doa iftitah. Ya. Doa iftitah kunut nazilah, sorry tuan-tuan, ya, kunut nazilah. Jadi doa dia kunut ni dia doa lah. Ya, minta supaya Allah turunkan azab, turunkan musibah, ya, kepada orang yang melakukan perkara yang tak sepatutnya kepada para sahabat. Rasulullah berdoa selama sebulan. Maknanya selepas daripada sebulan Allah turunkan azab, Allah ambil tindakan pada mereka, maka Nabi pun stop membaca kunut nazilah. Jadi adalah perbincangan, ya. Jadi kata kita panggil Al-Imam Syafi'i, ya, ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan kalau turun, ya, keadaan macam tu pun sudah kunut nazilah. Ini kan pula keadaan sekarang yang penuh dengan macam-macam musibah. Ya, sebab tu kunut tu, ya, dalam mazhab kita Syafi'i dianggap sebagai sunnah muakkadah. Ya, jadi kalau dalam mazhab Hambali tak, ya, kunut nazilah tu yang dilakukan ketika berlaku sesuatu musibah kepada umat manusia. Tetapi bukan pada solat subuh saja. Ya, itu perbincangan fiqah lah, tuan-tuan. Dan ketika solat meminta supaya Allah menimpakan kecelakaan kepada mereka yang melakukan pengkhianatan. Ya, selesailah yang boleh kita bincangkan pada hari ini, tuan-tuan. Ya, tak selesai lagi tahun yang ke-4 ni, ya, tapi banyak jugalah, ya, yang setelah selesai kita baca, kita sampai pada ayat pada muka surat 197, ya.
Nombor 7 tuan-tuan boleh tandakan ya, selesai kita pada hari ini 11 ya, 11 hari bulan 5 tahun 2022 ya, hari Rabu ya. Jadi sekadar itulah yang boleh Ustaz kongsi ya, tak ada soalan setakat ni nampaknya. Jadi kalau tak ada soalan sekadar tu, terima kasih pada organizer kita, pihak Pertubuhan Minda Progresif ya, dan pada tuan-tuan dan puan-puan sudi untuk menjengah ke Facebook apa ni PMP ya, untuk sama-sama sedikit sebanyak ya berkongsi maklumat dan memperbetulkan ya, meluruskan ya, kita kata tarikh-tarikh tadi tuan-tuan ya, sebab tuan-tuan kena ingat Perang Badar tahun 2, Perang Uhud tahun 3. Ya, in between Perang Badar dengan Perang Uhud tu macam-macam benda berlaku tuan-tuan. Ya, berakhir pada muka surat 197 betul ya. Jadi sekadar itulah ya. Tuan-tuan ulang kaji balik, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.